lagi orang jatuh, jatuh tu jatuh. Dah ada orang. Melainkan kalau dia tengok isteri kau ni dah gemuk sangat, dah badan tembak dah tak jatuh, orang duduk dulu lah. Tapi kalau segak macam melote memang dia kata jatuh lah. So tuan-tuan, benda apa yang dia ucapkan dia tanya. Kalau setengah orang dia tanya, saya dah kata macam ni dah, saya cerai ke? Hang yang tahu diri hang cerai ke? Hang pergi balik lah rumah mak apa hang, aku tak mau. Kita tanya dia, saya jatuh talak. Macam mana nak tahu? Hang lah tahu. Hang suruh pergi balik tu, hang maksudkan hang ceraikan dia ke? Hang nak gempak dia saja. Dia kata saya bukan nak cerai, saya sayang kat dia, saya bayar mahal itu ni. Kan? Habis saya gempak dia saja. Gempak tak dia? Melainkan dia menggunakan lafaz yang sarih. Lafaz yang sarih ni macam ada, aku ceraikan kau. Lafaz ini sarih. Aku talakkan kau. Lafaz ini sarih. Lafaz yang tak boleh diberikan apa-apa lagi penafsiran, melainkan cerai. Ini sarih. Yang ni habis. Dalam apa maksud? Talak aku tu maksud tolak. Itu tak boleh lah. Ini tak mungkin. Ini kalau macam tu tak ada hukum yang boleh berjalan. Tak ada hukum. Ini semua lafaz yang selagi tak jelas maka tidak dianggap cerai. Ya, conditional cerai betul, iaitu kita panggil ta'liq. Tapi dia kata kalau hang buat macam ni lagi, aku akan cerai. Maksudnya cerai itu masih duduk di tangan dia. Kalau hang buat lagi, aku akan ceraikan. Maksud kalau hang buat, aku akan bertindak lah. Mungkin dia bertindak ataupun tidak. Tapi kalau dia kata kalau hang buat sekali lagi macam ni, hang bererti aku cerai. Itu baru conditional. Itu baru bererti ta'liq. Kalau hang kata lagi sekali, talak satu talak, itu baru bermaksud ta'liq. Kalau hang buat lagi nanti aku cerai, maksudnya kalau hang buat nanti dia nak bertindak, belum tentu dia bertindak. Itu beza. Kerana kita guna semua kaedah yang biasa. Apa yang sabit dengan yakin tidak boleh dicabut dengan syak. Perkahwinan itu sah dengan yakin dan tak boleh dibatalkan dengan talak yang syak. Mesti dengan talak yang bertaraf yakin juga. Talak yang bertaraf yakin juga. Bahkan kalau dia ceraikan dengan satu cerai, dia sebenarnya boleh rujuk balik kan. Dia masih di dalam iddah. Dia boleh rujuk balik. Tolong ulas mengenai hadis Tamim Ad-Dari mengenai Dajjal. Kita kan ulas itu. Minggu lepas kan? Minggu lepas tak ada. Minggu sebelum tu. Wanita haid boleh membaca Al-Quran ataupun tidak? Dalam mazhab Syafi'i tak boleh lah baca Al-Quran. Namun begitu ada qaul oleh kerana hadis tentang bacaan larangan membaca Quran kepada wanita yang haid itu ada masalah kekuatannya pada Ismail bin Ayyash, maka dengan itu para ulama tidak dapati suatu hadis ganti yang kukuh untuk melarang wanita haid membaca Al-Quran. Maka mazhab Ibn Taymiyah mentarjihkan bahwasanya wanita haid boleh membaca Al-Quran. Dia tak boleh solat, betul lah. Tak boleh solat tu orang tak ada khilaf lah. Dia tak puasa tu orang tak khilaf lah. Tapi adakah dia boleh baca Quran ataupun dia tidak boleh membaca Quran? Saya lebih setuju dengan apa yang Ibn Taymiyah sebut lah. Adakah hukum memakai emas putih bagi lelaki sama dengan hukum memakai emas biasa, atau emas putih hanya pada istilah Melayu? Tak, kita tahu bahawasanya sesuatu benda berdasarkan kepada hakikatnya, bukan berdasarkan kepada musammayatnya. Hakikatnya maksud berdasarkan kepada hakikatnya, bukan apa yang diberi nama kepadanya. Nabi SAW bila haramkan harir dan dibaj, Nabi haramkan sutra. Yang Nabi maksudkan sutra pada zaman baginda ialah sutra yang keluar daripada ulat. Kemudian zaman sekarang ada harir sinai, sutra buatan
yang dia buat bukan daripada ulat, orang panggil sutra, tapi dia bukan sutra, maka hukum dia bukan sutra. Kerana nama diberi sutra, tapi sebenarnya sutra yang dimaksud oleh Nabi bukan itu. Sama dengan taswir, sama juga dengan foto, gambar kan, gambar juga sama. Walaupun Nabi sebut perkataannya taswir pada zaman baginda, tapi perkataan surah pada zaman itu bermaksud mengukir, bukan fotografi. Jadi namanya sama tapi maksudnya lain-lain. Macam kita pergi ke kita duduk di Kelantan kan, ataupun kita duduk di sini, tuak adalah haram kan. Kita pergi ke Kelantan, ada juga tuak tapi orang makan, kita tak boleh, tuak haram, penting nama dia tuak haram. Tak boleh kita. Tuak di Kelantan tu nama dia tuak tetapi bendanya lain. Jadi bukan iktibar pada nama, iktibar pada kandungan, konten dia, hakikat benda tu. Maka emas putih ni lah bukan emas, dia datang kemudian. Dia pertama dia bukan emas yang seperti maksud dalam zaman Nabi. Dengan Arab pun apabila sebut launu zahabi, warna zahab, warna emas, bukan warna putih. Dan kemudian harga dia pun, walaupun itu bukan penilaian, harga emas putih pun bukan harga emas biasa. Tonton beli jual balik tak dapat harga dia, bukan timbangan. Dan dia tak boleh dijadikan sukatan dalam dunia ni pun sebagainya. Kalau dia jadi sukatan pun dia bukan emas, yang penting dia bukan emas. Adakah seorang perempuan yang berzina kemudian hamil berapa bulan untuk bentuk rasa malu pada masyarakat dia menikah dengan lelaki yang bersebahat dengannya? Apakah hukum pernikahan tersebut? Bagaimana status anak yang lahir? Dan mazhab sebahagiannya mengharamkan pernikahan tersebut, tapi dari segi dalil tidak cukup bukti untuk diharamkan. Cuma mungkin kita boleh kata boleh menyebabkan pencampuran nasab. Tapi jika berlaku akad nikah, sah ataupun tidak? Sah. Kerana dia tak termasuk syarat nikah itu terbatal jika berkahwin dengan orang yang hamil, tak termasuk. Bahkan para fuqaha longgar dalam masalah ini. Mereka menyatakan jika selepas 6 bulan dia dapat anak, maka anaknya diiktiraf. Anaknya diiktiraf. Dari segi undang-undang dunia, dia panggil qadaan, dari segi undang-undang dunia. Dia dengan Allah Ta'ala, dia tahu anak dia ke tak. Tapi kalau dia kata ini anak saya, selepas 6 bulan kita iktiraf dah. Tapi kalau dia tahu tu bukan anak dia, dia berdakwah depan Allah Ta'ala lah. Tapi kita tak tanya banyak lah. Dia dakwah anak dia lah. Pasal 6 bulan itu memungkinkan untuk, katalah mengandung sebulan, kemudian dia kahwin. Kemudian datang anak, dia dakwah anak dia, dan dakwaan itu kita tak petikaikan. Dia urus dengan Allah Ta'ala lah kalau dia bohong. Saya ada mendengar seorang ustaz berkata kalau kita bermain dadu atau catur dengan bertaruh, kita umpama makan daging babi. Kalau kita bermain